Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam channel Pak Sume. Hari ini pun masih lagi nak meneruskan tentang satu video belajar matematik, sambungan daripada siri tutorial yang pertama hari itu, iaitu tentang matematik tingkatan 5 bab 1, iaitu ubahan langsung. Jadi kita terus kepada uh, ke subtopik yang kedua lah, iaitu ubahan songsang. Jadi apa yang saya nak pesan dekat semua pelajar, selalu bear in mind bahawa matematik ini adalah merupakan antara mata pelajaran yang senang, bukannya killer subject yang menyebabkan kita nak give up ataupun kita rasa susah dan sebagainya. So bila kita rasa benda tu senang, jadi secara mentalitinya kita akan anggap benda tu mampu kita selesaikan, mampu kita kuasai. Jadi okey, jom kita pergi ke PDP ataupun pembelajaran untuk second subtopik, iaitu ubahan songsang, inverse variation. Okey, baik. Kita teruskan. Jadi sebelum kita nak jawab soalan-soalan yang berkaitan dengan ubahan songsang, jadi saya revision sikit lah. Saya buat sedikit ulang kaji basic penting. Maksudnya macam mana kita nak tukarkan ayat-ayat ubahan songsang itu. Jadi okey, kita tengok contoh yang pertama ni. Saya dah tulis besar-besar ni. M berubah secara songsang dengan N kuasa 3. Jadi step pertama, okey, ini ayat kita tukar kepada simbol ubahan. Jadi kita tukar kepada simbol ubahan, dia akan jadi okey, M berubah secara songsang, maksudnya 1/N kuasa 3. Maksudnya M berubah secara songsang dengan N kuasa 3. Dari segi bacaan dia ataupun sebutan dia adalah salah sekiranya kita menyatakan bahawa M berubah secara songsang dengan 1/N kuasa 3. Salah. Sebab kita bercakap soal M berubah secara songsang dengan N kuasa 3. Di mana dalam ubahan songsang ini, okey, sekiranya nilai N tu besar, maka nilai M akan menjadi lebih kecil, dan begitulah sebaliknya. Jadi maksudnya itu bermaknanya ubahan songsang. Jadi daripada step ini kita tukarkan dia kepada persamaan seperti biasa. Dia akan jadi M sama dengan K per N kuasa 3. Jadi ini merupakan step yang kedua. Maksudnya kita masukkan nilai K ini sebagai pemala. Okey, kita masukkan dia sebagai pemala. So contoh yang kedua pula, kita tengok contoh yang kedua. Okey, L berubah secara songsang dengan punca kuasa 2J. Jadi kita buat okey, L berubah secara songsang 1 per punca kuasa 2J. Okey, punca kuasa 2, okey, J. Jadi itu maksudnya, kan? Jadi itu step pertama. Step kedua pula ialah okey, L sama dengan K pemala, masukkan ke pemala per punca kuasa 2 J. Maksudnya bila kita tukarkan simbol ubahan ni menjadi persamaan, kita masukkan huruf K. Tak boleh masukkan huruf lain sebab dalam international standard untuk ubahan, K itu adalah constant lah, maksudnya pemala untuk siri ubahan tersebut. Untuk contoh yang seterusnya, kita dapati okey, Y berubah secara songsang dengan kuasa 2X. Okey, Y berubah secara songsang dengan kuasa 2X ataupun X kuasa 2, dan kita tukarkan dia kepada Y sama dengan K per X kuasa 2. Okey, jadi ini merupakan basic kepada ubahan. Jadi okey, jom kita cuba jawab soalan-soalan yang kita teruskan dengan contoh soalan pertama untuk ubahan songsang, dan ini saya pilih soalan yang pada aras yang rendah, maksudnya tidak terlalu sukar lah untuk ni, maksudnya. Bagi contoh soalan 1, diberi M berubah secara songsang dengan punca kuasa 2N dan M sama dengan 5 apabila N sama dengan 2500. Ungkapkan M dalam sebutan N
Dan yang B, cari nilai N apabila M sama dengan 10. Jadi kita selesaikan yang A dululah. Kita buat untuk A. Okey, untuk A. Dikata M berubah secara songsang dengan punca kuasa 2N. Jadi M berubah secara songsang dengan punca kuasa 2N. Okey, kita buat macam tu. Lepas tu, dah selesai yang tu, kita akan buat, okey, M sama dengan masukkan huruf K per dengan punca kuasa 2N. Okey, dah masuk macam tu. Lepas tu, memandangkan kita dah ada nilai, ini nilai lengkap M5 dan M5, N sama dengan 2500, kita masukkan ke dalam sini. Kita masukkan nilai-nilai M. Jadi M sama dengan 5, jadi kita letak 5 sama dengan K per punca kuasa 2500. Okey, masukkan. Okey, 2500 macam tu. Jadi 5 sama dengan K bahagi dengan 50. Maksudnya punca kuasa 2 2500 adalah 50. Jadi darab silang, oleh sebab itu K sama dengan 5 darab dengan 50 sama dengan 250. Okey, dapat? Jadi okey, ini step dia. Kita selesaikan satu persatu. Jadi oleh sebab itu ungkapkan M dalam sebutan N. Jadi K ni kita ambil daripada sini, kita masukkan semula kat sini untuk kita ungkapkan. Jadi jawapannya ialah okey, M sama dengan 250 bahagi dengan punca kuasa N. Jadi ini jawapan dia untuk ungkapkan M dalam sebutan N. Jadi kita dapat jawapan dia. Baik. Okey, dah selesai. Jadi kita selesaikan pula jawapan untuk B. Okey, kita buat untuk B. Untuk B pula, dia kata cari nilai N apabila M sama dengan 10. Jadi seperti biasa, kita ambilkan yang kita dah siap ni, kita ambil ni, kita salin saja balik, kemudian kita masukkan nilai-nilai yang sepatutnya yang kita nak carilah. Jadi kita salin balik. Okey, M sama dengan, okey, M sama dengan 250 per dengan punca kuasa N. Jadi nak cari nilai, dia nak cari nilai M, kita dah ada M 10, kita nak cari nilai N. Jadi kita masukkan 10 sama dengan 250 bahagi dengan punca kuasa N. Okey, jadi macam ni. Ini kalau betul-betul kita darab silang lah, kita akan jadi 10 punca kuasa N sama dengan 250. Okey, punca kuasa 2N sama dengan 250 bahagi dengan 10 sama dengan 25. Okey. Jadi kita nak, ni belum jawapan lagi sebab ini punca kuasa N sama dengan 25. Jadi oleh sebab itu N sama dengan, bila kita nak pindahkan punca kuasa ni pergi ke sebelah sana, dia akan jadi 25 kuasa 2. Jadi 25 kuasa 2, okay, boleh guna kalkulator lah. Kalau nilai besar macam ni akan jadi 625. Okey, done. Maksudnya inilah jawapan dia. Maksudnya kita dapatkan nilai N apabila M kita pindah ke soalan yang kedua. Soalan ni adalah soalan yang ada bahan rangsangan ataupun ada jadual dan ada beberapa nilai lah. Jadi kita tengok dekat sini dalam soalannya, jadual di bawah menunjukkan beberapa nilai bagi pemboleh ubah X dan Y. Maksudnya X dan Y. Diberi bahawa Y berubah secara songsang dengan X. Cari nilai V dan nilai W. Maksudnya soalan ni kita nak cari berapa nilai V ni
dan kita nak cari nilai W. Maksudnya tidak ada tentang ungkapan dan sebagainya. Walau bagaimanapun stepnya masih sama juga. Jadi kita baca ayat ni, jadi kita buat. Okey, cara penyelesaian dia ialah dia kata Y berubah secara songsang dengan X. Seperti biasa, Y berubah secara songsang dengan X. Macam tu. Lepas tu kita akan buat Y sama dengan KX. Okey. So, dalam kes ini, dalam proses kita nak mencari nilai K ini, kita tengok ini Y, ini X, ini Y, dan ini nilai 5/2, ini 14, 5VW 10. Jadi kita dapati dalam ruangan yang pertama ini, kita dapati nilai dia lengkap. Jadi nilai lengkap inilah yang akan digunakan untuk mencari nilai K. Jadi kita masukkan di mana X 5/2 dan Y sama dengan 14. Jadi kita masukkan dalam ni lah, tujuan dia untuk mendapatkan nilai K. Jadi benda sama je. Kita masukkan. Jadi 14 sama dengan K per 5/2. Macam tu. Jadi oleh sebab itu K sama dengan 14 darab dengan 5/2. 15 darab 5/2 sama dengan 35. Jadi kita dapat 35 ni, kita terus masukkan ke dalam ni. Walaupun soalan ni tidak menyebut tentang ungkapkan Y dalam sebutan X, tapi kita tetap perlu ungkapkan kerana itu merupakan rumus algebra yang akan kita gunakan untuk mencari nilai-nilai V dan juga W. Jadi kita ungkapkan, oleh sebab itu Y sama dengan 35/X. Jadi kita dapat ni. Ini kita dapat. Jadi dalam proses nak mencari, yang pertama dia kata cari nilai V. Jadi kita nak cari nilai V, kita gunakan rumus ini, kita salin balik rumus ini, iaitu kita salingkan balik rumus ini, Y sama dengan 35/X. So kita dapati V ini adalah Y. Ni dalam rumus ini kita gantikanlah. Jadi V Y sama dengan V dan X sama dengan 5. Jadi kita gantikan dia. V sama dengan 35 bahagi dengan 5. 5 bahagi 5 sama dengan 7. Jadi V sama dengan 7. Jadi seterusnya dia minta carikan nilai W. Kita masih lagi menggunakan formula ini ataupun ungkapan persamaan algebra ini. Kita macam biasa kita guna lagi, iaitu Y sama dengan 35/X. Kali ini suruh cari W. W itu adalah merupakan X dan Y sama dengan 10. Jadi kita masukkan nilai Y sama dengan 10 sama dengan 35/X. Jadi bila kita darab silang, kita akan jadi 10X. Kenapa 10X? X darab 10 lah, pendaraban silang, sama dengan 35. Jadi X sama dengan 35 bahagi dengan 10 sama dengan 3/5. Jadi dapatlah nilai dia. Maksudnya nilai V sama dengan 7 dan nilai W ini sama dengan 3/5. Jadi senang juga. Masih tak ada yang terlalu susah lah. Maksudnya yang penting kita faham konsep dia dan kita buat satu persatu, step by step, masukkan nilai-nilai yang ada di dalam soalan tersebut, dan insya-Allah kita elakkan diri daripada melakukan sebarang kecuaian semasa kita mengira nilai-nilai yang dikehendaki. Baik, kita pergi ke soalan yang berbentuk situasi. Soalan yang berbentuk situasi ataupun orang panggil kebat lah untuk ubahan songsang ini. Dia
maksudnya dia memberi ayat yang panjang, maksudnya tidak ada jadual dan nilai pun berada dalam ayat tersebut. Jadi pelajar perlu baca betul-betul dan fahamkan, kemudian barulah meletakkan ataupun menjadikan ayat itu dalam sebut dalam bentuk simbol ubahan. Jadi kita baca soalan ni. Okey, tempoh ayunan T saat suatu bandur ringkas berubah secara songsang dengan punca kuasa 2 pecutan A cm per saat kuasa 2 disebabkan graviti. Jika T sama dengan 4, apabila A sama dengan 25, cari tempoh masa dalam saat apabila pecutan ialah 64 cm per saat kuasa 2 dan B ialah pecutan dalam sentimeter saat kuasa 2 apabila tempoh ayunan 10 saat. Jadi kalau sekali baca mungkin pelajar anggap macam soalan fizik dan sebagainya. Tapi sebenarnya taklah, okey. Jadi daripada ayat ini kita tengok apa dia pemboleh ubah yang ada dalam ayat ini. Ialah pemboleh ubah ialah tempoh ayunan iaitu T, pemboleh ubah T, dan juga pecutan. Okey, dan juga pecutan A. Jadi dua pemboleh ubah saja. Jadi tak payahlah nak pening fikir pasal graviti, pasal simbol ataupun unit bagi pemboleh ubah itu. Sekarang ni kita nak apa dia pemboleh ubah itu. Jadi kita selesaikan. Dia kata okey, T berubah, tempoh ayunan berubah secara songsang dengan punca kuasa 2 pecutan. Jadi kita buat okey, T berubah secara songsang dengan punca kuasa 2 pecutan. Berubah secara songsang dengan punca kuasa 2 pecutan. Jadi okey, T sama dengan K per punca kuasa 2 A. Itu pecutan itulah. Jadi kita masukkan nilai yang ada, nilai lengkap ialah T sama dengan 4, A sama dengan 25 untuk mendapatkan nilai K, iaitu nilai pemala. Jadi kita masukkan 4 sama dengan K per dengan punca kuasa 25. Jadi dapat situ step by step. Jadi 4 sama dengan K per 5. Oleh sebab itu K sama dengan 5 darab 4 sama dengan 20. Okey, dapat 20. Jadi K sama dengan 20. Jadi untuk memudahkan kerja kita, untuk memudahkan kerja-kerja dan seterusnya, walaupun dia tak minta kita ungkapkan, jadi kita ungkapkan dia dekat sini, kita ungkapkan masuk di sini. Okey, di sini kita masuk ke sini, kita masukkan. Jadi T, okey, T sama dengan 20 per punca kuasa A. Jadi kita akan gunakan rumus ini untuk menjawab soalan A dan soalan B. Jadi untuk soalan A, dikata untuk soalan A, cari tempoh masa dalam saat apabila pecutan ialah 64. Jadi senanglah. Jadi dia suruh cari T. Jadi tempoh masa T sama dengan 20 bahagi dengan punca kuasa 2 64. Jadi T sama dengan 20 per 8 sama dengan 2,5 saat. Okey. Ini jawapan dia. Kita dapat untuk A. Jadi seterusnya untuk mencari nilai B pula, kita naikkan ke atas, kita dapat nilai A. Untuk dapatkan nilai B, untuk jawapan B, dia kata cari pecutan apabila dalam sentimeter per saat kuasa 2 apabila tempoh ayunan sama dengan 10 saat. Masih lagi kita gunakan, ini kita anggap dia sebagai formula lah ataupun persamaan algebra. Jadi kita salin je balik. Jadi T sama dengan 20 per punca kuasa 2A. Okey, macam tu. Jadi kita pindah ke sini, saya buat ke tepi lah supaya senang. Okey, masukkan nilai T, tempoh ayunan 10 sama dengan
20 per punca kuasa 2A. Okey. Oleh sebab itu, punca kuasa 2A sama dengan 20 bahagi 10. Punca kuasa 2A sama dengan 2. Okey, belum jawapan lagi sebab kita nak A. Jadi oleh sebab itu A sama dengan 2 kuasa 2. Apabila kita pindahkan punca kuasa pergi ke sebelah sana, dia akan jadi kuasa 2. Jadi A sama dengan 4. Jadi ini jawapan dia. Jadi daripada soalan nampak macam soalan fizik, tapi sebenarnya konsep ubahan kita dah buat semua tu. Maksudnya daripada sini jadi masuk, jadi kita ungkapkan dalam sebutan ini. Yang ni kita perlu adalah kita nak, sebab kita nak gunakan, dan kita gunakan untuk menjawab soalan A dan juga soalan B. Jadi saya harap semua pelajar boleh faham apa yang saya cuba terangkan. Saya sengaja salin balik soalan ini dan saya tulis perlahan-lahan dengan pen yang berwarna-warni lah, supaya memberi sedikit kefahaman. Jadi saya harap perkongsian ini juga akan bermanfaat dan dapat digunakan lah untuk dalam proses pelajar-pelajar ataupun yang menonton video ini membuat latihan matematik untuk tajuk ubahan. Jadi kita jumpa lagi dalam siri yang lain.